Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kekuatan, kesempatan, nikmat lagi untuk kita bersama-sama, khususnya dalam perbincangan kita berkaitan dengan guru dan pendidikan ini. Berkaitan dengan persoalan akidah ini, yang kita nak bicarakan pada hari ini, iaitu pemantapan pengajaran akidah, khususnya dalam menghadapi cabaran semasa. Mungkin elok untuk kita melihat dulu kenapa ilmu akidah ini merupakan satu benda yang amat-amat dititik beratkan oleh Islam. Dan kalau sesiapa yang mengikuti perbincangan kita yang 2 minggu yang lepas pun, dan minggu lepas kita bercakap tentang aspek fardu ain dan fardu kifayah dalam konteks pendidikan Islam. Dan ilmu fardu ain itu asasnya itu ialah ilmu akidah. Dan kenapa akidah ini begitu penting sekali, khususnya dalam konteks kita sebagai seorang muslim. Kerana akidah ini dia merupakan landasan, dia merupakan kerangka, dia merupakan asas yang paling utama kepada keseluruhan agama kita itu. Termasuklah hal-hal yang kita lakukan dalam konteks amalan-amalan kita, ibadat kita. Semuanya itu sebenarnya bergantung dan berasaskan kepada akidah kita. Maksudnya kalau bermasalah dari segi akidah kita ini, dia akan memberi kesan nanti, implikasi kepada semua aspek-aspek lain dalam keagamaan kita itu. Dan sebab itulah akidah ini juga diberi nama lain, iaitu usuluddin. Dia usul itu maknanya prinsip ataupun asas ataupun landasan, dan din itu agama. Dan macam bidang fiqh, bidang ibadah ini dipanggil sebagai furu'uddin kerana dia merupakan dahan-dahan yang memperkuatkan akar ataupun asas tadi. Dan itu juga macam satu pemetaan sebenarnya kepada kita, nak menggambarkan betapa pentingnya akidah itu. Kalaulah seseorang itu bermasalah dari segi akidah, nantinya dia punya amalan-amalan pun sebenarnya akan sia-sia. Malah walaupun seseorang itu kadang-kadang beramal dengan amalan yang betul, Irwan, misalnya orang yang semayang, solatnya betul, berpakaiannya pakaian cari Islam, mungkin berniaga cari Islam, tetapi dia ada masalah dari segi akidah. Di situ nantinya yang betul tadi dari segi amalan pun nanti akan terbatal, akan sia-sia. Kerana yang akidah tadi itu dia semacam asas. Kalau asas itu sudah salah, maka sebenarnya keseluruhan binaan itu sebenarnya sudah rosak ataupun sudah salah. Kenapa agaknya ia amat dipentingkan oleh agama Islam? Kerana agama kita ini antara lain dia berasaskan kepada ilmu dan kepercayaan yang benar. Itu amat ditekankan. Apa yang kita tahu, apa yang kita faham, apa yang kita percaya, itulah yang nantinya akan menjadi neraca kepada kebenaran agama kita. Kalau kita ambil contoh kehidupan biasa gitu macam tu, Irwan, misalnya kalau kita buat sesuatu dalam hidup kita ni, semuanya berasaskan kepada kepercayaan kita, kan? Betul tak? Kalau Irwan suka main bola misalnya, sudah pasti itu berasaskan kepada kepercayaan Irwan bahawa bola itu satu benda yang seronok untuk dimainkan. Dia mesti ada asas macam kepercayaan kita tentang satu perkara. Barulah kita nantinya bertindak dan beramal berdasarkan apa yang kita percaya. Jadi kepercayaan itu dia datang dulu selalunya. Dalam apa-apa sahaja aktiviti ataupun muamalah manusia atas dunia ni, dia mesti bermula dengan kepercayaan. Dia mesti bermula dengan pengetahuan. Begitu juga dengan agama. Agama juga dia bermula dengan kepercayaan. Dia bermula dengan ilmu. Dan segala yang kita amal itu nantinya adalah berdasarkan kepada ilmu dan kepercayaan kita. Sebab itulah yang tu kena betul. Yang tu kena betul. Kalau yang tu tak betul, nanti yang mengikut itu nanti sudah pasti nanti akan menyeleweng daripada kebenaran yang sebenar. Jadi dalam Islam ini, kepercayaan ni dia bukan sekadar kepercayaan terhadap benda-benda yang berada di hadapan kita saja, ataupun benda-benda yang zahir yang kita lihat di atas dunia ni saja. Kepercayaan dalam agama Islam ini dia juga merangkum hal-hal
di luar daripada jangkauan panca indera kita. Itu yang paling lebih penting lagi, yang menjadikan akidah ni amat penting. Dan kepercayaan kita juga itu satu. Yang keduanya, kepercayaan kita juga bukan kita hanya dapat melalui apa yang kita lihat dan apa yang kita fikirkan dengan akal kita. Dalam konteks hidup biasa macam tu, Irwan. Kita tahu misalnya radio IKIM ini seronok kerana kita mendengarnya, kan? Jadi berdasarkan kepada pendengaran kita. Kita rasa main bola itu sedap kerana kita pernah bermain, kita experience benda itu. Tetapi dalam konteks akidah Islam, ada perkara-perkara yang dia dikhabarkan kepada kita. Kita tak pernah experience. Kita tak pernah melihat. Misalnya hakikat-hakikat kebenaran yang lebih tinggi, misalnya ketuhanan. Adanya Tuhan. Yang itu orang tak pernah experience dari segi panca indera. Tak ada orang yang melihat Tuhan, tak ada orang yang mendengar Tuhan. Mendengar Tuhan pun datangnya daripada khabar tadi, khabar yang dibawa oleh Rasul. Jadi ada dimensi yang begitu tinggi yang mempengaruhi kita punya akidah, yang kita dapat melalui berita yang benar yang dibawa oleh para Rasul. Yang itu sebenarnya mengikat akidah kita dan mempengaruhi nilai kepercayaan kita. Jadi dia dah sesuatu yang lebih tinggi bila kita bercakap tentang akidah ni, kerana dia bukan sekadar sistem kepercayaan terhadap kehidupan biasa manusia, level orang kata level horizontal saja ke atas dunia ni saja, tetapi dia sudah melibatkan benda yang vertikal, yang naik ke atas, yang hakikat-hakikat yang lebih tinggi. Yang inilah secara dasarnya yang menjadi kandungan akidah kita. Sebab itu dah dalam 6 rukun iman yang kita belajar dekat sekolah itu, sebahagian besarnya merupakan benda-benda yang memang kita tak akan nampak melalui panca indera kita. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada malaikat. Kesemuanya ini dia menjadi dasar kepercayaan kita, tetapi sebahagian besarnya kita tak melihat. Malah hampir seluruhannya Rasul pun, walaupun kita percaya kepada Rasul, ada orang yang pernah melihat Rasul satu ketika dulu, tetapi kita tak melihat. Kita masih lagi mempercayai adanya Rasul dan kebenaran Rasul itu. Jadi di sinilah akhirnya akidah Islam itu dia merupakan sesuatu yang harus didasarkan daripada ilmu dan kepercayaan yang benar. Bukan kepercayaan saja, Irwan. Sebab ada, kita tengok sistem agama ataupun sistem kepercayaan yang lain yang dia sekadar kepercayaan saja, tidak berdasarkan ilmu. Ilmu ni maksud kita hujah dan dalil yang kuat. Dalam konteks akidah Islam, kalau kita lihat, semua benda yang kita percaya tadi tu, walaupun dia luar daripada jangkauan panca indera kita, tetapi akal kita boleh memberikan pengukuhan terhadap kewujudan perkara-perkara itu. Sebab itu ulama-ulama kita dahulu tidak ragu-ragu untuk, selain daripada menggunakan hujah-hujah daripada Al-Quran, khabar yang kita sebutkan tadi, mereka juga menggunakan hujah-hujah akal yang boleh menyokong dan membantu kita memperkuatkan kepercayaan kita terhadap hal-hal akidah. Tentang Tuhan misalnya. Ini merupakan subjek ataupun konten ataupun kandungan akidah yang paling penting sekali. Adanya Tuhan. Adanya Tuhan ini, daripada mana kita tahu adanya Tuhan ini? Satunya daripada khabar, daripada berita yang dibawa oleh Rasul. Berita ni maksud saya khabar sadiq, khabar yang benar, yang datang sama ada melalui wahyu yang Nabi bawa kepada kita, kitab, ataupun daripada kata-kata Nabi sendiri, daripada hadis perkataan Nabi. Itu satu. Dan selain daripada itu, akal kita pun, kalau kita berfikir secara sihat, Irwan, kita akan dapati bahawa akal kita pun menyokong apa yang dibawa oleh khabar Nabi ni. Walaupun panca indera kita tak pernah melihat tentang ketuhanan, tetapi kalau difikirkan secara sihat, ada ke tidak Tuhan ini? Itu sebab ulama-ulama kita, selain daripada memberikan hujah Al-Quran, dia bagi hujah-hujah akal yang kuat sebenarnya. Misalnya tentang kewujudan Tuhan ini, mereka berhujah tentang adanya alam ini, kan? Ini dalam tauhid yang kita belajar. Tapi kadang-kadang disebabkan kita ni hafal saja, kan? Adanya Tuhan, sebabnya adanya alam ini. Tapi bila minta hurai, kadang-kadang kita tak boleh nak hurai. Sebenarnya itu macam
formulasi yang dibuat oleh ulama-ulama tauhid kita untuk membantu kita sebenarnya. Selain daripada kita tegas mempercayai apa yang datang daripada Al-Quran, kita juga sebenarnya kalau akal kita sihat, kita boleh gunakan pemikiran kita. Misalnya, bila kita tengok di sekeliling kita, kita lihat apa sahaja benda yang rumit, Irwan, yang rumit dan cantik, sudah pasti merujuk kepada yang menyebabkan sesuatu itu, yang membuatnya lah. Misalnya komputer-komputer yang ada kat depan kita ni, kan canggih-canggih. Sudah pasti kalau saya lah baru datang ke konti ni, saya akan tanya Irwan, ni buatan mana ni Irwan? Canggih betul lah, dia punya apa, tak macam komputer saya dekat pejabat lah, kan. Jadi Irwan pun akan kata, ini keluaran katalah keluaran Jerman katakan, ataupun keluaran Amerika ni. Dan memang dia punya teknologi yang canggih. Secara fitrah Irwan, saya akan buat keputusan, membuat hukuman bahawa hebat betul orang Jerman ni. Hebat betul teknologi Jerman ni, kerana dia boleh menghasilkan benda yang begitu canggih. Hebat tu, maknanya itu kita punya kesimpulan yang fitri, yang fitrah dalam diri kita. Nah, kalau itu logiknya, kenapa tidak bila kita melihat di luar sana, Irwan, tengok bukit bukau, tengok pokok yang begitu halus. Dalam satu pokok tu pun kadang-kadang kalau kita tengok ada 10 lagi tumbuhan yang mungkin hidup dalam pokok yang tu. Ini kan pula dalam satu bukit tu. Ini kan pula dalam berbukit-bukit. Ini kan pula dalam alam semesta. Kalau kita pergi lebih jauh, lebih lagi lah keajaiban dan kehairanan diri kita ni terhadap penyebab kepada kewujudan ni. Dan fitrah manusia juga akan memikirkan, tak mungkin benda ni jadi macam tu saja, kan. Sebab lagi rumit sesuatu perkara, Irwan, lagilah dia menunjukkan benda tu tak akan jadi sendiri. Selagi rumit. Macam ni lah, mikrofon, macam komputer, macam pen yang canggih pun, lagi rumit mesti kita akan kata lagi complicated lah cara buatnya itu, dan lagi hebat pembuatnya. Jadi begitu juga akal kita, bila kita lihat di luar sana, secara natural kita akan mengatakan bahawa Masya Allah. Kalau orang tak percaya Tuhan pun, dia kata this is a great, orang kata apa, creation. Dia akan cakap macam tu. Walaupun mungkin dia tak percaya kepada Tuhan yang sebenar itu, tapi dia akan tidak boleh lari daripada berfikir secara begitu. Kemudian Irwan, saya nak kaitkan dengan akidah kita ni. Tentang Tuhan tu satu pula. Kan dalam akidah kita, satu, Tuhan wujud. Sebab ada orang yang tak percaya Tuhan langsung, Irwan. Yang kedua, dahlah Tuhan itu wujud, Tuhan itu satu saja, tak boleh banyak. Itu pun ulama-ulama kita dalam memperkuatkan dalil tentang wujudnya Tuhan yang satu, yang esa, yang kita panggil tauhid ini pun, ulama-ulama kita guna hujah akal yang kuat. Dia kata apa? Ni saya bagi contoh saja. Dia kata, kalaulah Tuhan tu banyak, katakanlah kalau dua, jangan banyak sangat Irwan, dua pun dah cukup. Sudah pasti nantinya akan berlaku konflik antara Tuhan ini. Sebab Tuhan ini, the very meaning ataupun makna Tuhan itu, dia mesti punya kemutlakan. Dari segi kuasanya, dari segi kebesarannya, dari segi kehendaknya, tak boleh kongsi-kongsi. Tapi katalah kalau ada dua Tuhan, sudah pasti nanti berlaku conflict of interest lah kita kata sekarang, kan. Kehendak Tuhan ini akan berlawanan, akan berlaga. Katakanlah nak mencipta sesuatu, nak mencipta alam, nak mencipta pokok misalnya, Tuhan ni kata aku nak buat macam ni, Tuhan tu kata aku nak buat macam tu. Jadi kita pakai logik ni. Logiknya nanti sudah pasti nanti akan berlaku chaos, akan berlaku haru biru lah. Sebab Tuhan ni mungkin buat macam ni, yang ni akan buat macam ni. Jadi akhirnya tak akan berlaku creation itu, tak akan berlaku penciptaan. Dan kalau berlaku pun berlaku dalam keadaan yang chaotic, berlaku dalam keadaan tidak systematic. Tetapi akal kita bila melihat suasana di luar sana, tak ada pun. Kan, adalah taufan Sandy baru ni, kan. Tapi itu bukan bermaksud ciptaan Tuhan ni chaos. Tapi itu hanya bermaksud kadang-kadang ada kesilapan, mungkin fitrah alam itu ada macam tsunami misalnya. Tapi yang umumnya, yang asalnya dia keadaan tenang. Keadaan yang kosmos dikatakan, dia tidak ada chaos. Itu membuktikan bahawa tidak ada Tuhan yang sedang berlawan-lawan ni, kan? Tidak ada Tuhan yang sedang bergaduh kehendaknya itu. Jadi maksudnya akal kita akan berfikir, kalau ada dua Tuhan berlawanan kehendak, akan menjadi haru biru. Tapi macam mana kalau orang kata macam ni, Irwan? Dia kata Tuhan ni dia tak berlawan, dia bekerjasama. Dia bekerjasama. Tuhan kami ni dia bekerjasama. Itu pun ulama kita dah jawab. Yang tadi itu dipanggil dalil at-tawarudi. Dalil at-tamanu'i. Tapi yang ni dalil at-tawarudi dipanggil. Dalil di mana Tuhan itu bekerjasama. Maknanya Tuhan tu bagi-bagilah kerja. Yang ni seorang buat bumi, yang ni buat langit, yang ni buat laut.
Itu pun kata ulama-ulama tauhid, dia kata tak betul. Dari segi akal pun akal tak boleh terima. Sebab mana mungkin Tuhan yang punya iradahnya yang mutlak boleh berkongsi kehendak dan kuasa. Ataupun dia kata katakanlah Tuhan tu nak buat alam, Tuhan yang pertama kata tak apalah, engkau buat dulu dan kemudian aku buat kemudian. Jadi sebenarnya mana yang dulu itulah Tuhan, yang kedua itu bukan Tuhan. Dan tidak mungkin ada kerjasama. Sebab itulah tauhid kita ini menekankan tidak ada syarik, tidak ada partner, tidak ada kawan, tidak ada sekutu bagi Tuhan. Kalau ada perkara-perkara itu, maka kita sudah jatuh kepada syirik. Kita sudah jatuh kepada menyengutukan Tuhan, dan itu merupakan satu benda yang amat besar dosanya dalam Islam. Jadi saya sekadar berikan contoh di mana bila agama kita memberikan hakikat yang tinggi-tinggi ini, dia datang satu dengan khabar yang benar daripada Nabi, dan dia juga diikuti dengan pengukuhan dari segi akal kita. Jadi sebab itu saya kata dia berdasarkan ilmu dan kepercayaan. Dia bukan sekadar kepercayaan saja. So akidah kita bukan akidah yang tidak boleh defend, tidak boleh dipertahankan dengan akal, tetapi boleh dipertahankan dengan akal dan mantap dari segi hujah-hujah akal yang boleh mengukuhkan akidah kita. Mungkin satu lagi Irwan, kalau kita nak bercakap tentang kepentingan akidah ini, kerana akidah ini juga dia merupakan pembentuk akhlak. Yang ini yang penting sebenarnya, yang orang kadang-kadang tak boleh kaitkan. Kita ada masalah akhlak sekarang ni di kalangan remaja, di kalangan masyarakat. Yang tua pun sama juga. Dia ada bentuk-bentuk masalah akhlak dia. Tapi mungkin tak sama macam budak-budak, tapi masih lagi persoalannya persoalan akhlak. Jadi yang berlaku dalam konteks agama ini, bila kita kuat dari segi akidah, secara automatik kita akan kuat dari segi akhlak. Contohnya apa? Contohnya orang yang percaya tentang adanya Tuhan, percaya tentang adanya hari akhirat, sudah pasti itu nanti memberi kesan terhadap tingkah laku dan tindak tanduknya di atas dunia ini. Dia tak berani nak buat sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Tuhan suruh. Jadi sebab itu dia automatik tu. Kalau akidahnya itu mantap, kita mantapkan dalam pendidikan kita, dalam pengajaran kita, insya-Allah kita sebenarnya mengatasi banyak masalah-masalah lain. Kita mengatasi masalah akhlak yang berlaku sekarang ni. Jadi ini mungkin beberapa perkara lah Irwan yang saya boleh berikan mengenai kepentingan persoalan akidah ini. Ya. Saudara, kita masih lagi terus bersama dalam rancangan Guru dan Pendidikan pada kali ini dengan tajuk kita Pemantapan Pengajaran Akidah Menghadapi Cabaran Semasa. Bersama kita yang bagi Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran selaku Fellow Kanan Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Institut Fahaman Islam Malaysia, IKIM. Dan sebagai yang kita janjikan juga, di waktu ini juga kita ingin memberi ruang pada anda. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada yang bagi Dr. Muhammad Farid, boleh terus bersama kami di dalam 03-6205-1500. Juga menerusi SMS kami, typekan IKIM jarak SMS anda ataupun soalan anda, hantarkan ke 39111. Dan tidak ketinggalan boleh terus ke Facebook kami di ikim.fm. Dan mungkin kita boleh terus dengan interaksi pada para pendengar, insya-Allah, Doktor, yang mana kita ingin membawakan satu pertanyaan ini daripada Khairul Anwar Ismail. Katanya, bagaimana untuk mendidik jiwa remaja yang sentiasa memberontak sedangkan panduan agama sudah diberikan oleh ibu bapa, teguran secara baik juga dah pernah dilakukan namun masih gagal. Adakah sebarang langkah proaktif boleh dilakukan untuk ini? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Remaja ini dia kena tengok dari segi satu umurnya, satu lagi dari segi psikologinya. Sebab remaja ni pun banyak jenis, Irwan. Ada remaja bandar, ada remaja mungkin kampung, ada remaja yang punya tahap akal yang tinggi, cara berfikir dia tu. Jadi saya tak boleh bagi satu jawapan yang standard kepada semua. Kita kena lihat. Tetapi sudah pasti kita tidak boleh ambil benda ni secara simplistik. Sebab kita kena ada buat kajian. Kalau orang sekarang ni runtuh tanah pun dia ada impact, apa orang kata impact survey lah apa semua. Dalam konteks kita melihat keruntuhan akhlak remaja sekarang, kita kena tengok dia punya perbezaan-perbezaan. Nah, sekarang ini kalau tu sebab saya kata tadi, kalau kita menggunakan, memanfaatkan tradisi ulama-ulama kita dulu, mereka melihat faktor-faktor ini, Irwan. Jangan kita ingat ulama kita dulu pakai Quran, hadis saja. Mereka berhadapan dengan pelbagai
audience, berbagai bentuk masyarakat. Imam Abu Hanifah dalam satu keadaan dia pernah berdebat dengan seorang etis hanya menggunakan dalil-dalil akal sahaja tentang ketuhanan, Irwan. Begitu juga kalau kita nak ambil semangat itu dengan anak-anak remaja kita ni pun, kalau remaja yang mungkin soalan tadi dia rebellious, dia sifatnya tu suka memberontak. Lihat bentuk macam mana pemberontakan itu. Sudah pasti bukan pemberontakan bersenjata, Irwan, budak-budak ni. Tapi sifat dia tu suka melawan misalnya. Dia lawan, dia macam tak suka. Tapi ini masanya untuk kita menggunakan kekuatan tadi. Kalau dia jenis suka berhujah, kita lawan dengan hujah. Tapi sekarang mungkin mak ayah pun kadang-kadang tak bersedia. Ini merupakan fenomena baru. Generasi Y, dia panggil generasi Y ni generasi yang highly dependent on technology. Itu salah satu ciri generasi Y. Dia dapat daripada Google, dia dapat daripada Facebook, dia punya ilmu-ilmu ni. Jadi ibu bapa juga kena ada kekuatan ini. Jadi ibu bapa juga kena bersedia dengan beberapa penjelasan-penjelasan yang bersifat rasional, yang bersifat ilmiah. Saya ingat itu juga part and parcel of education. Itu dia sebahagian daripada sistem pendidikan. Kalau kita berdepan dengan anak-anak yang banyak sangat bertanya, jangan kita, kau ni nanti dalam neraka je tempat kau. Habislah budak tu jadi marah, budak tu jadi memendamkan dia punya perasaan dan akhirnya dia akan lepaskan tempat lain. Yang paling buruk mungkin dia akan tinggalkan agama ni. Tapi kalau ibu bapa yang boleh dapat bagi hujah yang baik, kalau ibu bapa tak dapat pun konsultlah dengan siapa-siapa yang dia rasa boleh dan boleh berdialog, boleh berinteraksi. Itu mungkin jawapan umum saya, sebab kita tak boleh bagi yang standard, kita kena bijaksana. Tapi kalau mungkin yang tak rebellious dari segi argument, dari segi hujah, dia hanya rebellious dari segi perangai saja, yang itu kena perlulah dirotan ke, tengok umur jugalah, dirotan ataupun diberikan bentuk-bentuk hukuman yang agak keras sesuai dengan pelajar itu. Jadi agak fleksibel saya ingat dari segi bentuk itu. Baik, kita nak dapat satu lagi. Ini daripada Ibnu Harun di Facebook kita. Saya agak menarik minat juga soalan ini. Yang mana katanya ingin bertanya, saban hari pengajian akidah merupakan subjek wajib dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Tapi persoalannya, masalah keruntuhan akhlak dan moral masih berlaku. Adakah pengajian akidah kita ini kurang ataupun bagaimana kan? Mungkin penjelasan daripada. Ini agak penting soalan ni, agak relevan. Sebab itu saya rasa dalam konteks pengajaran dan pengajian akidah kita di sekolah, kita kena sentiasa melihat, revise. Bukan sebab akidah kita berubah-ubah, Irwan, akidah itu akidah yang satu. Tetapi kita harus melihat relevansi dia dari segi keberkesanan dia berdasarkan zaman. Ulama-ulama kita dulu macam tu. Kita ada lihat kadang-kadang hujah-hujah pada zaman Imam Ghazali. Dia ada certain hujah, dia berhadapan dengan falasifah, dia berhadapan dengan ahli falsafah Greek, ahli falsafah Muslim yang terpengaruh dengan Greek pada ketika itu. Cara hujah Imam Ghazali lain. Cara penulisan kitab-kitab akidah dia pun agak berbeza, ada penekanan-penekanan tertentu. Jadi kita kalau dalam konteks sekarang ini, kita kena lihat dalam kitab-kitab akidah kita. Pertamanya jangan kita hanya menghafal penekanan tentang menghafal. Saya tengok kadang kecenderungan sistem pendidikan kita begitu. Sekarang ni Alhamdulillah ada pelan pembangunan yang baru, tapi itu pun kena lihat dalam konteks pendidikan Islamnya bagaimana, khususnya akidah. Mesti ditekankan persoalan anak-anak kita ni faham tentang apa yang dipercayai. Macam tadilah. Kita kena faham kenapa kita kata Tuhan itu satu. Kita kena faham kenapa Tuhan itu bersifat dengan sifat sekian. Dengan kefahaman yang betul. Dan boleh berhujah dan mempertahankan kepercayaan itu. Jadi aspek-aspek ini saya lihat mungkin agak kurang. Huraian-huraian itu agak kurang. Dan pedagoginya itu, bagaimana guru tu nak mengajar. Bukan mudah, Irwan. Saya memanglah tidak realistik kita ambil hujah ulama dulu terus kita letak dan kita harap pelajar-pelajar kita dapat buat sebagaimana ulama dulu. Itu pun tidak realistik. Jadi di situlah Kementerian Pelajaran, kemudian ilmuwan-ilmuwan kena duduk macam mana kita nak simplify dari segi hujah, dari segi penjelasan mengenai akidah itu, supaya dia nanti memberi kesan terhadap akhlak. Tadi kita dah kata bahawa akidah itu menyelesaikan, memberi kesan kepada akhlak. Dan soalan saudara kita pun macam tu. Tapi kenapa dia kata masih banyak kelontak akhlak? Di situ kita kena lihat tu di mana ketidakberkesanannya akidah itu sehingga tidak mampu untuk menyelesaikan masalah akidah. Dan benda itu bukan satu faktor, Irwan. Kita tak boleh salahkan akidah, pengajaran akidah sahaja. Dia multifaktorial. Dia ada faktor luaran, dia ada faktor. Jadi semua kena main peranan. Yang pemerintah kena peranan, radio pun kena main peranan dan lain-lain lagi.
Baik, terima kasih doktor. Kita terima pemanggil waktu ni untuk anda 0362051500. Kita bersama dalam rancangan Guru dan Pendidikan dan kita dapatkan pemanggil yang seterusnya untuk waktu ni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa di talian? Saya Zaini di sini, saudara Irwan. Baik, silakan Cik Zaini. Baik, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan saya mulakan juga dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum yang dimuliakan lagi dihormati Dr. Muhammad Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, soalan saya begini ya Doktor, bercakap tentang isu akidah ni dan juga hubung kait dengan akhlak. Kita lihat bahawa dalam dunia Islam hari ini ada berbagai orang kata akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga akidah yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan pada saya lihat satu perjanjian di Amman Jordan pada tahun 2005, perpaduan Islam di mana diiktiraf kesemua mazhab daripada dalam Ahlussunnah wal Jamaah, Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali, dan juga yang di luar daripada Sunnah wal Jamaah seperti Syiah Isna Asyar, Syiah Zaidiyah dan juga satu lagi fahaman yang berada di Oman kalau tidak silap saya, iaitu fahaman Ibadi, diiktiraf sebagai semuanya akidah berlandaskan Islam yang benar, yang hak. Tetapi berbalik kepada akhlak, kenapa sesama Islam hari ini berlaku tuduh-menuduh, kafir-mengkafir, hatta sampai ke peringkat berbunuh-bunuhan. Dan kalau kita tengok dalam di peringkat tempatan pun yang sesama akidah yang berpegang kepada Syafi'i sanggup kafir-mengkafir antara satu sama lain kerana perbezaan politik. Mohon penjelasan daripada yang berbahagia Dr. Muhammad Farid. Terima kasih Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik doktor, mungkin kita dapatkan pemanggil yang seterusnya satu lagi untuk kita kumpulkan satu lagi soalan dan kita malu-alukan pada anda 0362051500 waktu ini. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Siapa di talian? Halo, Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Ya, saya. Siapa di talian kita? Saya Khairi dari Taping ya, saudara Iwan ya. Baik, silakan Cik Khairi. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdasarkan apa yang saya baca, berdasarkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab ini diasaskan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan dalamnya terdapat apa yang dikatakan diasaskan prinsip sifat 20 itu, iaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Tetapi apa yang saya tahu tentang sifat-sifat ini, ia tidak diasaskan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Tetapi ia telah ajaran ini telah diasaskan oleh Muhammad Ibn Yusuf As-Sanusi dalam risalahnya Al-Barahin. Jadi mungkin doktor boleh perjelaskan tentang bagaimanakah wujudnya sifat 20 ini kerana ia tidak diasaskan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, tetapi mungkin ia diasaskan oleh ajaran-ajaran seperti Maturidiyah dan Mu'tazilah dan lain-lain. Jadi saya minta penjelasan. Dan satu lagi doktor berkenaan dengan kitab-kitab suci Allah SWT yang diturunkan, iaitu seperti kitab Suhuf dan juga kitab seperti kitab-kitab Suhuf dan juga kitab-kitab seperti kitab kitab Nabi Musa yang diberinya turunnya Taurat, kitab Nabi Daud yang diberinya kitab Taurat dan juga Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan kitab Injilnya dan Nabi Muhammad dengan kitab Al-Qurannya. Jadi menerusi pencerahan doktor, mengapakah pentingnya kitab-kitab ini diturunkan kepada nabi-nabi dari satu zaman ke satu zaman. Jadi saya minta komen dan pencerahan daripada doktor tentang perkara ini. Terima kasih Khairi. Okey, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ini apa risiko kalau buka soalan ni dia punya jawab soalan itu pun canggih-canggih yang memerlukan. Kita jawab sekadar yang mampulah. Pertamanya tentang Cik Zaini tadi bertanya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini juga berkait dengan soalan yang ditanyakan kepada saya minggu lepas juga. Saya lebih cenderung melihat persoalan akidah ini berdasarkan kepada mauduk-mauduknya, kan, berdasarkan mauduk-mauduknya. Misalnya perbezaan antara Sunni dengan Syiah. Harus ditekankan dari segi aspek mana. Jadi kita tak boleh ambil borong begitu saja.
Dan kita juga tidak boleh menafikan sejarah yang begitu panjang, Irwan. Perbezaan pandangan antara Sunni dengan Syiah yang begitu panjang dan melibatkan perdebatan yang begitu mendalam antara ulama ahli sunnah dengan ulama Syiah. Takkan kita nak tutup begitu sahaja sejarah ini. Dan sebab itu saya lebih cenderung melihat isunya apa. Isunya apa. Kalau isu tentang perpaduan, isu tentang kita menghadapi musuh yang lebih besar, seperti sekarang ini kita berhadapan dengan Amerika, kita berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang besar, saya rasa memang aulawiyat kita tak boleh berpecah sama kita. Kita tak boleh sampai berbunuh-bunuhan. Ini lebih-lebih lagi kalau kita satu mazhab, misalnya tadi disebut mazhab Syafi'i pun, antara Syafi'i pun, sebab perbezaan fikhiyah ni pun perbezaan furuk, kan? Perbezaan furuk yang seperti kita sebutkan tadi, yang usulnya itu ialah akidahnya. Jadi itu yang kita harus bijaksana dari segi menangani perbezaan dan melihat tentang persefahaman. Tetapi bila sampai kepada bab-bab yang khusus, misalnya bab tentang para sahabat, misalnya di situ perdebatan itu ada, kan, dalam sejarah pun ada, dan kita tidak boleh nafikan di sana ada perbezaan pandangan. Sebab itu saya lebih cenderung melihat maudhu', melihat maudhu' daripada kita hanya mengambil borong saja. Okey, semuanya betul. Dalam konteks ahli sunnah pun kadang-kadang ada kelompok, bila Asy'ariyah ni berhadapan dengan Mu'tazilah misalnya, ada pandangan-pandangan Mu'tazilah yang kita tolak, yang kita betul. Tapi ada juga pandangan Mu'tazilah yang membantu, khususnya dalam konteks memberikan dalil tentang wujudnya Tuhan, memberikan dalil. Orang Mu'tazilah peringkat awal dulu mereka berdepan dengan orang Kristian juga, dengan orang Kristian, dan mereka memberi hujah untuk memperkukuhkan ajaran tauhid itu. Tetapi kita kena hati-hati juga dengan beberapa topik-topik atau pemodok-modok lain yang dilihat oleh golongan Mu'tazilah yang ahli sunnah tidak bersetuju. Jadi itu pendekatan saya. Saya tidak borong begitu, tetapi kita melihat kepada tajuk. Encik Hairi tadi ada dua soalan. Satu tentang sifat 20. Ini pun popular kat soalan ni, sifat 20. Dia kata bukan daripada Asy'ari tapi As-Sanusi. Memang Imam As-Sanusi yang formulate yang menjadi 20 itu. Tetapi kita kena lihat sebenarnya perkembangan sifat, perbahasan sifat ini dia lebih awal. Dan memang seawal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sudah bercakap. Sebab itu kalau kita tengok sama ada As-Sanusi, Ummul Barahin ataupun Imam Asy'ari dalam maqalat Islam, dalam Al-Ibanah, dalam kitab-kitab dia yang lain, kita melihat ada persetujuan untuk paling kurang 7 sifat Tuhan itu. Yang kita sekarang panggil sebagai sifat ma'ani. Sifat bermula daripada qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Ini 7 sifat ini kalau kita tengok, even Mu'tazilah pun menerima. Ahli sunnah semua menerima 7 sifat ini merupakan sifat asasi daripada yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada berasaskan hujah daripada Al-Quran dan Al-Hadis ataupun hujah daripada akal. Dua-dua itu ada hujah yang kuat untuk mengisbatkan Allah itu bersifat dengan sifat yang 7. Tetapi di sana ada macam perincian yang dibuat oleh ulama-ulama seterusnya daripada yang Abu Hasan Al-Asy'ari, macam As-Sanusi misalnya, dia ada pecahan pula. Yang daripada 7 yang ma'ani ni, dia ada sifat ma'nawiyah yang dikatakan kaunuhu yang kita duk baca itulah, kaunuhu qadiran. Sebenarnya hakikatnya tak ada orang yang menafikan Tuhan itu berkuasa, kan, Irwan? Adakah orang kafir sahaja? Orang kafir pun kadang-kadang dia percaya pada kekuasaan Tuhan. Orang yang ateis saja mungkin tak percaya kepada Tuhan. Tapi tak ada orang yang menolak adanya sifat yang 7. Cuma dari segi penjelasan, dari segi huraian, kebijaksanaan ulama-ulama kita ni dia tambah lagi dalam konteks pemahaman. Sifat ma'ani ini dia asbab kepada sifat ma'nawiyah. Misalnya bila Tuhan itu ada sifat qudrah, maka sudah pasti sifat qudrah itu akan menyebabkan Tuhan itu bersifat dengan sifat qadir. Kan? Bila macam kita juga, Irwan, polis tu kenapa kita panggil pihak berkuasa? Kerana ada kuasa pada dia yang diberikan oleh pemerintah kepada polis itu, yang menyebabkan kita panggil dia orang yang berkuasa. Tapi kuasa dengan yang berkuasa itu kan berbeza, Irwan. Kuasa itu ialah sifat yang ada pada polis itu. Dan disebabkan sifat kuasa yang ada pada polis itulah, maka polis itu dipanggil pihak berkuasa. Jadi ada dua sifat kat situ. Satu sifat kuasa, satu lagi sifat berkuasa. Dalam konteks kita bercakap tentang tauhid ni pun sudah pasti tak sama sifat Allah dengan sifat manusia. Tapi itu sebagai analogi yang memudahkan kefahaman kita. Bila Allah itu bersifat dengan qudrah,
ada sifat qudrah pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti di sana kesannya ataupun natijahnya Tuhan itu juga bersifat dengan sifat qadir, dan itu ada dalam Quran. Qudrah pun ada dalam Quran, qadir pun ada dalam Al-Quran. Jadi ini kebijaksanaan. Jadi dia bukan perbezaan itu, dia macam bagi saya refinement, penghalusan. Sebab itu ada jadi 20. Tapi ada ulama kata 13, ada ulama kata 7. Jadi itu semua sebenarnya huraian yang bijaksana bagi saya oleh ulama-ulama bagi memudahkan kefahaman kita tentang akidah. Jadi saya tak setuju orang yang mengata ini bid'ah, dia kata. Ini kebijaksanaan ulama kita. Dia berdasarkan sumber-sumber yang Quran dan hadis dan akal manusia. Dia formulate benda ini. Dia macam ijtihad juga, tapi ijtihad yang benar lah, yang berdasarkan kepada asasnya itu masih lagi asas Al-Quran. Jadi saya rasa itu jawapan saya yang pertama tadilah. Tentang kitab-kitab ini sudah pasti bila Allah hantar Rasul, Allah juga memberikan kepada Rasul ini kitab-kitab. Itu logical. Kalau kita fikir secara logik pun begitu. Kerana apa? Kerana itu merupakan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh diterjemahkan dalam konteks Rasul ni, boleh diterjemahkan dalam bentuk suhuf ataupun kitab. Boleh juga diterjemahkan dalam bentuk Tuhan beri ilham kepada Rasul-Rasul ini, dan Rasul ini pun mengajar, menyampaikan mesej-mesej. Sebab itu dalam Islam kita ada Quran, kita ada hadis. Dan dalam Islam kita percaya hadis itu pun sebenarnya wahyu juga. Sebab Quran kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak bercakap berdasarkan hawa nafsunya, tetapi dia diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan. Cuma mungkin dari segi bahasanya itu, dari segi penyampaian itu datang daripada Nabi. Tapi dari segi ilhamnya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitab ini dia yang direct, yang direct. Yang hadis kata-kata Nabi itu yang indirect. Jadi sebab itu yang kitab itu kita panggil kalamullah. Kalamullah. Maknanya itu betul-betul secara direct Allah bercakap kepada kita menerusi Nabi, ya, dan kata-kata Allah itu sudah pasti dibawa dalam bentuk tulisan. Yang itu yang dipanggil kitab. InsyaAllah semoga membantu untuk memberi penjelasan. Dan kita balik semula kepada Facebook ni. Ada satu soalan sebelum kita berada di penghujung pertemuan kita. Nur Hafizah katanya, konsep pengajaran dan pembelajaran apakah yang sesuai untuk memenuhi ciri-ciri bagi negara Islam, dan bagaimanakah praktikalnya bagi negara kita khususnya Malaysia? Besar soalannya tu kan. Pembelajaran dan pengajaran yang bagaimana dalam konteks negara Islam. Saya kira kita pun sudah berusaha dalam konteks negara kita. Kita dah berusaha memantapkan sistem pendidikan Islam kita. Dan kita dah melalui fasa-fasa yang pelbagai, Irwan. Kalau dulunya kita ada sistem pondok misalnya kan, sistem pondok. Tapi sistem pondok ni saya akui hebat. Dia hebat dari segi, saya anggap mereka ni yang menghafal matan-matan dan juga syarah-syarah ini, mereka ini memelihara ilmu. Sebab ilmu itu dia datang daripada dia punya ataupun dia punya saluran-saluran yang betul kan, datang daripada ilmuwan, datang daripada huraian-huraian ulama. Jadi saya tengok sistem pondok ni dia hebat dari segi memelihara, pemeliharaan matan-matan itu. Tetapi mungkin dari segi kelemahan, kalau kita nak bersifat objektif, bila kita berdepan, ni tajuk kita ni, berdepan dengan suasana semasa. Suasana semasa ni kita berdepan dengan faham-faham yang datang daripada Barat. Faham liberalisme, faham pluralisme misalnya. Yang kadang-kadang saya tengok kelemahan mungkin dalam konteks pendidikan pondok ini, dia tak didedahkan sangat. Tak didedahkan sangat. Jadi sebab itu saya rasa sistem pendidikan kita, dia mesti ada gabungan antara pemeliharaan tadi itu kan, sanak-sanak kita apa semua ni kena dipelihara terus ni. Tetapi huraiannya itu harus dibuat dalam bentuk yang kontemporari. Harus melihat suasana dan juga cabaran yang ada semasa ini. Supaya barulah dia dinamik. Baru dia dinamik. Kita tak boleh juga tolak terus yang tradisi kita ini. Kita pakai akal kita sajalah sebab kita berhadapan dengan zaman akliyah sekarang ni. Tak boleh. Kerana kekayaan ada, tradisi khazanah ilmu begitu banyak sekali dalam tradisi pondok kita ini dan tradisi kitab-kitab kita ni. Kita ambil, kita kaji. Tetapi huraiannya itu, bentuk gaya pendalilannya itu, bahasanya. Kenapa tidak dalam bahasa Inggeris Irwan sekarang? Kan sekarang ni banyak pendengar kita bahasa Inggeris kan. Sampai ke seluruh dunia lagi. Kenapa tak kitab-kitab Melayu kita ini ada sekumpulan ilmuwan yang
menterjemah dan menghuraikan dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa-bahasa yang boleh difahami oleh semua orang. Di samping dalam bahasa Melayu lah. Jadi ini benda kreativiti yang perlu ada lah kalau kita cakap tentang sistem pendidikan Islam dalam konteks sekarang. Dalam konteks suasana kita sekarang ini. Kena ada gabungan itu antara tradisi dengan bentuk-bentuk yang contemporary.